Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini kita akan melihat bab 1, pola dan jujukan. Saya fokuskan terus 1.2, jujukan. Okey, 3 objektif pembelajaran yang you perlu tahu hari ini. Macam mana? Yang pertama, bagaimana menentukan sama ada urutan nombor ialah suatu jujukan atau bukan jujukan. Yang kedua, melengkapkan jujukan dengan menentukan pola terlebih dahulu. Dan yang ketiga, melengkapkan jujukan berdasarkan pola diberi. Okey, kita akan tengok satu persatu. Objektif yang pertama, okey, saya merujuk buku teks Matematik KCSM tingkatan 2, muka surat 8. Okey, bagaimana menentukan sama ada urutan nombor ialah satu jujukan atau bukan jujukan. Okey, yang pertama, sebelum kita teruskan, awak perlu tahu apa itu maksud jujukan. So, jujukan ialah suatu set nombor. Sedap ni bau bakar. Aroma sampai ke depan. Suatu set nombor atau objek yang telah disusun mengikut pola. So, ini keyword dia. Suatu set nombor disusun mengikut pola. Okey. So, contoh 6, tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan atau bukan. Contoh A, dibagi negatif 10, sebutan pertama adalah negatif 10. Sebutan kedua negatif 6, sebutan ketiga negatif 2, sebutan keempat 2, dan sebutan kelima 6. Adakah jujukan atau bukan? So, kita tentukan pola dulu. Sebutan pertama dan sebutan kedua. Untuk mendapatkan sebutan kedua daripada sebutan pertama, kita perlu cari perbezaan. So, bila kita lihat perbezaan, dia beza, kita perlu tambah 4. Okey, perbezaan antara dua sebutan. Begitu juga sebutan kedua, sebutan ketiga, kita cari perbezaan. Okey, juga kita perlu tambah 4. Sebutan ketiga, sebutan keempat, kita perlu tambah 4. Daripada sebutan keempat ke sebutan 5, kita juga perlu tambah 4. So, daripada sini kita boleh membuat kesimpulan bahawa jujukan urutan nombor yang pertama ialah jujukan. Sebab apa jujukan? Kerana mempunyai pola. Okey. Contoh B. Kita teruskan contoh B. Saya tukar warna pen. Okey, contoh B, sebutan pertama adalah 4, sebutan kedua adalah 5, sebutan ketiga adalah negatif 7, sebutan keempat 10, dan negatif 14. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, sebutan pertama dan sebutan kedua bezanya adalah 1. Kita hanya perlu tambah 1. Okey. Sebutan kedua ke sebutan ketiga, kalau kita tambah 1, dapat tak? Tidak. Berbeza ya. Yang kedua, kita boleh tahu dekat sini kita perlu tolak 12 untuk mendapatkan sebutan ketiga. Okey, dari sini pun kita dah boleh membuat kesimpulan. Maka urutan nombor ini bukan jujukan. Okey. Okey, seterusnya, objektif yang seterusnya, melengkapkan jujukan dengan menentukan pola terlebih dahulu. Okey, so tadi kita dah tengok apa itu jujukan. Sekarang kita nak lengkapkan jujukan dengan menentukan pola terlebih dahulu. Okey, saya tunjuk contoh yang pertama untuk A. 7,
13 sebutan kedua. Okey, sebutan ketiga kita perlu cari. Kemudian dia bagi sebutan yang keempat. Kemudian sebutan ke-5 kita perlu cari, dan ke-6 juga kita perlu cari. Okey. So kita guna apa yang diberi. Sebutan pertama, perbezaan sebutan pertama sebutan kedua. Okey, apa yang kita perlu dapat? Apa yang kita perlu buat pada sebutan pertama untuk mendapatkan sebutan kedua? Kita perlu tambah 6. Okey. So maksudnya untuk sebutan yang ketiga kita menggunakan pola yang samalah. Kita perlu tambah 6. So sini kita akan dapat 19. Okey. 25. Untuk mendapat seterusnya kita perlu tambah 6. 31. Ini juga tambah 6. 37. Itu sahaja. Okey. Satu lagi contoh saya tunjuk untuk C. Okey, ini sebutan pertama 0. Sebutan kedua diberi 0.3. Sebutan ketiga, okey, sebutan keempat 0.027. 0.0081. Okey, apa yang kita perlu lihat? Sebutan ke-4 dan sebutan ke-5. Okey, sebutan ke-5 dan ke-4. Apa beza? Tolak, tambah, darab, bahagi. Kalau kita perasan kat sini, untuk mendapatkan sebutan yang ke-5 kita perlu darab 0.3 ataupun terbalik bahagi 0.3 lah. Okey, so untuk mendapatkan, saya guna pen purple. Okey, untuk mendapatkan sebutan sebelumnya kita perlu bahagi 0.3. Okey, 0.027 bahagi 0.3, 0.09. Okey, untuk mendapatkan sebelumnya bahagi 0.3. So awak dapat 1. Okey, sebab tadi pola daripada sebutan yang ke-1, 2, 3, 4, sebutan yang ke-4 kepada sebutan ke-5 kita perlu darab. So untuk mendapatkan sebutan sebelumnya kita perlu bahagi. Okey, dan untuk mendapatkan sebutan seterusnya ini kita perlu darab 0.3, 0.00243. Okey, itu contoh untuk A dan C. Melengkapkan rujukan dengan menentukan pola terlebih dahulu. Seterusnya, melengkapkan rujukan berdasarkan pola diberi. Okey, bila dia dah beri pola, ini lebih senang. Okey, contoh A dibagi 96. Kita lengkapkan. Seterusnya, menolak 4 daripada nombor sebelumnya. Menolak 4 daripada nombor sebelumnya. So kat sini tolak 4. So kita akan dapat 92. Dan seterusnya tolak 4, 88. Tolak 4, 84. Tolak 4, 80. Tolak 4, 76. Okey. Contoh B, mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Dia bagi sebutan pertama adalah 7. Kemudian kita perlu fill in the blank. Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. So untuk mendapatkan nombor seterusnya kita perlu darab dengan 3. Okey, 7 darab 3 21. So ini pun kita darab dengan 3. 21 darab 3 63. Darab 3 189. Darab 3 567. Darab 3 1701. Okey, kita
adalah contoh bagaimana melengkapkan rujukan berdasarkan pola diberi. Okey, so setakat itu saja. Saya ulang balik. Yang pertama tadi kita dah tengok bagaimana menentukan sama ada urutan nombor ialah satu rujukan atau berhujungan rujukan. Okey, awak boleh juga rujuk buku teks matematik KSSM Tingkatan 2 muka surat 8. Kemudian melengkapkan rujukan dengan menentukan pola terlebih dahulu. Dan yang ketiga, melengkapkan rujukan berdasarkan pola diberi. So itu saja untuk kali ini. Terima kasih.